Okey, so sambungan kepada teknik indikator ni. So kalau kita nak buat pembelian ataupun nak refer kepada indikator, so yang keduanya adalah indikator MACD. Okey, so MACD ni penggunaannya sangat mudah. Sangat mudah, seriously saya bagi tahu, sangat mudah. Habis malas lah kan. Kalau kata tak nak guna teknik lain, just guna MACD ni pun anda boleh buat profit. Tapi dia ada tapi dia lah. Kena follow lah. Follow yang pertama dia apa? Pemilihan counter dulu. Nak tak nak counter mesti uptrend. So saya terangkan macam mana cara nak guna. So MACD ni dia ada dua garisan saja. Yang bawah ni dia ada bar. Okey, ada yang warna merah, ada warna hijau. Kadang-kadang manusia ni dia pelik. Trader ni dia pelik. Dia nak kaji sedalam-dalam sangat. Apa benda yang ni hijau ni, kenapa merah ni, kenapa dia ada dekat bawah kosong, kenapa dia ada atas kosong, dia cross dekat bawah kosong, dia cross dekat atas kosong. Dia terlalu pelik manusia ni. Trader ni dia terlalu pelik nak kaji sedalam-dalamnya. Bagi saya nak bagi kepada anda benda yang agak simple, tapi benda tu bernas. Faham tak? Simple saja. Yang pertama, anda perlu kaji bab counter terlebih dahulu. Counter tu mesti counter uptrend. Sebab indikator ni, kalau counter tu okey, maka indikator tu pun akan bergerak secara cantik. Kalau counter tu okey, nanti kita akan compare lah. So saya bagi penerangan terlebih dahulu kepada anda. Kalau anda perasan saya, kalau saya tengah kaji bab indikator MACD, maka MACD saja dekat sini. Tak ada pun indikator lain. Even volume pun saya tak masukkan. Sebab apa? Sebab volume dah memenuhi. Okey? Volume dah memenuhi untuk counter ni lah. Yang mana kita kaji daripada awal, counter ni termasuk dalam pemilihan counter. Syarat dia apa? Tarik 3 tahun dan kita tengok ada perbezaan volume dekat sini. Dah cukup tutup volume tu. Yang kita tahu bahawa counter ni start bermulanya pada harga ini. Pada harga 4 sen ini. Sebelum dia naik, harganya adalah 4 sen. Maka selepas 4 sen ini berlakunya kenaikan, selepas nak bagi 4 sen ni punya susah. Tak apa, lebih kurang lah. Pening kepala nak bagi betul-betul dia duduk kat 4 sen. Jadi inilah permulaan kenaikan. Sebelum dia naik, inilah harganya. Kemudian dia naik. Dan tak pernah turun di bawah batas kenaikan, mencipta new high dan sebagainya. Okey, memang nyata nampak naik. So ciri ini termasuk dalam, counter ini termasuk dalam pemilihan counter uptrend. Jadi bila termasuk dalam pemilihan counter uptrend, baru kita boleh guna MACD dekat counter ni. Kalau dia bukan uptrend, tak boleh guna. Itu saya sendiri bagi tahu. Kalau anda nak guna, boleh. Tak ada masalah. Boleh cuba. Boleh cuba, tak ada masalah. Kok jadilah. Okay. So, jadi yang pertama pemilihan counter. Yang kedua, jangan terlalu fikir dalam sangat. Yang ni apa, yang tu apa. Just anda perlu faham dua garisan ini saja. Garisan yang pertama, warna biru, standard setting. Okey, 26-12. Ini maksudnya pergerakan dalam masa 26 dan 12. Okey, 9 ini signal 9 hari. Okey. So ini adalah standard dia. Kita boleh edit sebenarnya. Tekan sini kita boleh edit dekat bawah ni, nak bubuh 12 ke berapa ke, tak kisah. Tapi kita guna yang standard. Ini pun lebih kurang macam moving average juga. Okey. Macam orang nak kata MA20, MA100, lebih kurang lah macam tu. Okey. Jadi anda nak guna bar pun boleh, nak guna garisan pun boleh. Tapi saya nak bagi simple kepada anda. Tapi benda tu boleh diguna pakai. Jadi anda perlu tengok kepada garisan ini sahaja. Warna biru dan juga warna merah. Bar ni abaikan dulu. Okey. Kita nak profit. Bukan kita nak kaji berkenaan dengan indikator itu. Sedalam-dalamnya berkenaan indikator. Kita nak teknik untuk buat profit menggunakan indikator. Jadi saya terangkan cara macam mana nak guna indikator ni. Okey, dia ada dua garisan saja, biru dan juga merah. Apabila biru berada dekat atas ini, okey, kita bagi dekat sikit. Okey, nampak. Apabila biru ni dah berada di atas dan kenaikan, dan pada ketika ini, counter ini dah kita ambil sebagai uptrend. Okey, pada ketika ini. Okey, pada ketika dia naik ini, mungkin waktu dia naik hari pertama ni kita tak akan belilah. Sebab kita, kalau kita logik tengoknya, pada hari pertama kenaikan, dia baru macam ni. So kita tak akan pilih lah counter ni. Melainkan bila dia dah naik, dah lebih 20 sen dan masuk dalam kita punya list. Tiba-tiba, waktu 20 sen ini, kita tengok, katalah kita tengok pada tarikh sekitar yang ni. Okey, tarikhnya adalah 14/9/2017. Katalah kita kaji-kaji 14/9 kita nampak counter ni macam ni. So apa perlu kita buat adalah
Okey, dalam keadaan MACD sekarang ni, biru sedang mengatasi merah. Maknanya biru berada di atas merah. Apa perlu kita buat adalah just tunggu saja dia potong dulu. Okey, just tunggu dia potong balik. So dia dah cross di bawah merah. Okey, so bila biru ni cross di bawah merah, anda hanya perlu tunggu apabila biru ini cross semula. Bila dia cross semula, tengok dia belum cross. Okey, dia cross semula dekat sini. Okey, so bila dia cross semula, di sinilah signal pembelian dengan syarat waktu dia cross ini. Okey, fahamkan betul-betul. Waktu dia cross ini, harga sekitar situ. Dengan syaratnya, waktu dia cross ini, harga tak berada di bawah permulaan kenaikan. Permulaan kenaikan waktu MACD mula-mula naik tu. MACD mula-mula naik tu, harga dia 4 sen. Sekarang ni dia potong balik untuk naik, harga dia 29 sen ataupun 30 sen. Kalau kata dia potong di bawah 4 sen ni, maka dia bukan counter uptrend lagi dah. Faham tak? Dia bukan counter uptrend lagi dah. Okey, nanti saya akan tunjukkan kepada anda, okey, contoh-contoh counter yang cross di bawah permulaan kenaikan. Makna counter itu bukan counter uptrend. Tak sepatutnya kita buat pembelian. Okey? Okey, so dekat sini sepatutnya anda buat pembelian. Jadi saya marking harga yang anda buat pembelian apabila waktu ini cross, harga dia naik sehingga 35 sen. Jadi di sini anda buat pembelian. Okey, jual semula apabila dia cross. Malang sekali dia cross dekat sini. Dalam keadaan anda rugilah. Nak cerita benda ni dia tak tepat. Bukan tak tepat, dia tak confirm untung. Okey, yang mana anda cross balik dekat sini. Jadi dalam keadaan rugilah. Okey, so tak apa, kita tengok lagi. Kemudian dia cross balik dekat sini. Okey, dalam keadaan harga, okey, waktu dia cross semula ini, dalam keadaan harga pada ketika itu harga adalah 29 sen. Yang mana dia cross ini di area-area ataupun area-area yang dia cross sebelum ni. Sebelum ni dia cross adalah dekat sini. Sebelum naik tu, sebelum naik tu dia cross adalah lebih kurang 23 sen. Sekarang ni dia cross balik 29 sen. So asalkan dia cross di bawah sebelum, macam mana nak cerita? Saya anda keliru. Okey, yang pertama tadi, ini adalah permulaan kenaikan. 4 sen ni permulaan kenaikan. Jadi dia cross, dia turun balik, kita bersedia nak beli, then dia cross. Okey, dekat sini valid. Okey, dia valid. Maknanya dia cross ni, sebelum dia cross itu harga dia 23 sen. Maknanya dia cross di atas 4 sen. So okey lah, boleh buat pembelian. Okey, tak apa, rugi. Rugi dulu. Okey, so sekarang ni dia turun balik. Okey, dia turun balik dan dia cross balik. Waktu dia cross tu harga lebih kurang sama dekat ni. Tak apa, boleh diterima pakai lagi. Asalkan jangan di bawah paras 4 sen itu. Okey, asalkan jangan di bawah 4 sen. Lagi bagus, maksud saya lagi bagus, waktu dia cross ni di atas, okey, di atas sebelum dia cross. Ni sebelum dulu. Sebelum ni dia pernah cross dekat tarikh ni. Saya letakkan kepada anda. Tarikh ini adalah 30/10. Dia pernah cross. Okey, dia pernah cross pada paras 23 sen. Kemudian pada tarikh ini dia cross lagi sekali. Okey, pada paras lebih kurang sama tapi 24 sen pada ketika itu. Okey, 24 sen. Dia lebih sikit saja. Boleh diterima pakai. Asalkan jangan di bawah paras ini, jangan di bawah paras ni lagi tak dipakai ya. Okey, jadi kita buat pembelian dekat sini. Okey, waktu nak buat penjualan adalah dulu dah rugi dah. Beli rugi. Okey, tak apa. Waktu nak jual adalah apabila dia cross semula. Ni dia cross semula pada tarikh. Okey, pada tarikh ni. So dia cross dekat sini lah. Jadi kalau kita buat pembelian dekat sini, bagi yang paling tinggi ni, next day tu kita beli dan kita jual di paras paling rendah apabila dia close ni. Mungkin esoknya tu dia naik sikit ke, 78%. Ataupun pagi-pagi tu dah buat penjualan pun tak apa, 49%. Nampak tak? Dengan syarat counter itu uptrend, dengan syarat counter itu cross di atas sebelum ini punya cross. Okey, so kita bacakan ini cross yang pertama. Okey, cross pertama harga sebelum dia naik 4 sen. Ini cross yang kedua. Cross kedua pada harga 23 sen, di atas 4 sen. So okey,
Ini cross yang ketiga. Cross yang ketiga ini pada paras 24 sen. Okey, pada paras 24 sen, yang mana 24 sen ni di atas paras 23 sen. Cross yang kedua. Ini cross yang pertama. Okey, ini cross turun, saya tak kira lagi. Ini cross turun, saya tak kira. Saya kira cross yang naik. Okey, ini cross yang pertama memang kita tak dapat. Okey, memang kita tak buat pembelian pada cross yang pertama ini sebab dia baru nak membentuk uptrend. Jadi kita tak pilih lagi counter ni. Itu logiknya lah. Jadi cross pertama 4 sen, cross kedua 23 sen, valid. Boleh buat pembelian, tapi rugi, tak apa. Cross ketiga 24 sen, valid sebab di atas 23 sen. Cross yang ni, okey, cross untuk jual. Yang ni. Okey, so lebih kurang 49%. Penggunaan dia macam saya beritahu tadi. Dia ada dua line saja, biru dan merah. Apabila biru berada di atas merah, mungkin waktu tu kita tak pilih lagi, get ready saja, bagi dia cross ke bawah dulu. Even dia dah cross ke bawah, once dia dah cross balik naik ke atas, itu adalah signal pembelian. Jadi bila dia cross semula ke bawah ini, okey, ini adalah signal penjualan. Okey, kita tunggu balik, dia cross balik, asal di atas ini, so okey. Ini signal pembelian. Apabila biru memotong merah, itu adalah signal pembelian. Biru memotong merah untuk turun balik, itu adalah signal penjualan. Ini counter yang pertama. Okey, so saya terus tunjukkan kepada anda counter yang tak jadi. Okey, contoh counter ICA. Yang pertama dia tak jadi sebab counter dah. Habis kita tengok volume sekarang ini. Kalau kita tengok volume, permulaan kenaikan dekat sini. Okey, ini adalah permulaan kenaikan. Katakan counter itu baru macam ni. Jadi kita pergi ambil MACD. Dia naik, dia turun. Okey, dia naik, dia turun. Contohnya macam ni. Dia turun, tiba-tiba dia cross balik. Dia cross ini di bawah paras dia cross yang dulu. Contohnya. Ini cross yang dulu lah, saya tunjuk kepada. Ini cross yang dulu pada harga sekian. Kemudian dia cross semula pada harga di bawah cross yang dulu. Jadi tak valid benda tu. Bila tak valid, jangan buat pembelian. So kita tengok contoh counter MLab. Yang ni bahaya sikit lah counter-counter macam ni. Sebab apa? Dia bukan dalam ciri counter uptrend. Okey, ni cross pertama, mungkin kita terlepas. Okey, so dia turun. Bila dia turun, kita tengok cross yang kedua. Cross kedua ini, hampir-hampir dengan cross yang pertama. Agak bahaya. Okey, tengok dia turun balik. Even dia dah turun balik ni, okey, ini cross yang kedua. Kita tengok cross yang ketiga, langsung di bawah paras cross yang kedua. Jadi langsung tak valid lah. Ni okey lagi. Cross yang kedua ni, ni pertama, ni kedua, ni ketiga. Cross yang pertama ini, pada harga, kita ambil lebih kurang lah, pada harga 14 sen. Cross yang kedua ini, pada harga 14.5. Lebih sikit saja, 14, lebih sikit saja. Tapi dia still naik. Tapi cross yang ketiga ni confirm di bawah cross yang kedua. Tak valid. Jangan buat pembelian kalau macam ni. Lagipun counter ni bila dah turun di bawah paras kenaikan, dia bukan lagi counter uptrend. Okey, so faham dekat situ. Nak tak nak, counter itu adalah dijadikan sebagai faktor utama dulu. Nak gunalah volume apa sekalipun, guna volume lah. Nak gunalah indikator apa sekalipun, faktor pemilihan counter tu anda kena letak di paling tinggi status dia. Faham tak? Pilih counter dulu, apa-apa pun. Okey, so kita tengok counter Acress. Saya bagi lagi 2-3 contoh. Okey. Contoh counter Acress. Jadi di sini kita cross yang pertama. Okey, ini adalah cross yang pertama. Jadi bila cross pertama ni mungkin kita terlepas sebab dia baru mula nak naik. Jadi bila dia turun balik, nampak dia dah cross mula. Okey, get ready saja bila dia cross ni kita buat pembelian. Maknanya ini cross, kita buat pembelian. Yang ni ini cross yang pertama. Kemudian ini cross turun. Ini cross yang kedua. Syarat dia, cross yang kedua ini, okey, harga mesti lebih daripada cross yang pertama. Cross yang pertama pada harga 7 sen. Cross yang kedua pada harga 22 sen. Then next day naik. So kita beli dekat sini. Waktu ni dia turun. Ni waktu jual. Ini beli. Ini jual. So jual lebih kurang harga dekat sini. 39 sen. So lebih kurang kita dapat dalam 16%. So siapa nak bagi 16%, 17%? Banyak kot. Okey. Kemudian counter itu turun dan cross balik dekat sini. Okey. So bila dia cross balik dekat sini, ni cross pertama, cross kedua, cross tiga. Make sure dia cross ini. Okey, cross yang ketiga ini lebih tinggi daripada
cross yang pertama. Cross yang pertama 20, cross yang kedua. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Make sure nak beli di closing yang ketiga ni. Waktu dia cross di kali ketiga ni, dia mesti tinggi lebih tinggi daripada cross yang pertama, cross yang kedua ni. Cross yang kedua adalah waktu dia cross yang kali kedua ini 22 sen. Waktu kali ketiga dia cross adalah pada ketika 30 sen. So lebih tak apa. So ini adalah signal penjualan. Jadi beli dekat waktu dia cross ini, beli dekat sekitar lebih sikit 355. Kemudian kita jual pada paras lebih kurang 440. So lebih kurang kita dapat dekat situ lebih kurang lagi 20%. Banyak 20%. Faham tak penggunaan dan macam mana? So ini adalah satu indikator yang sangat mudah digunakan. Okey, sangat-sangat mudah. Kalau tak faham saya tak tahu. Anda perlu ulang banyak kali video ni. Kena bagi faham dan kena cuba beli. Normal lah, kena cuba beli. Okey, dan tak semestinya jadi. Okey, contohnya dekat sini. Okey, saya cuba padam balik. Lately. So ini closing dia yang pertama, yang kedua, so ini closing yang ketiga, ini ada closing yang keempat. Kita tengok closing yang keempat ni. Okey, so dekat sini harga masa dia close adalah 350, lebih kurang mana 340 ataupun 350. Waktu dekat sini dia close 350. Waktu dekat sini pula dia close memang cantik lah. 445. Tapi malangnya apabila dia naik, next day tu kalau kata kita beli, dia turun, last kali kita cut loss dekat bawah. Tak semestinya jadi. Faham tak? Okey, tapi kebarangkalian untuk jadi tu lebih tinggi daripada tak jadi. Sebenarnya yang turun ni ada faktor lain. Faktor memang market tak okey. Faktor memang market tak okey lah. Waktu ni memang kebanyakan indeks turun, kebanyakan counter turun, bukan kebanyakan indeks. Indeks memang turun, kebanyakan counter memang turun waktu ni. Okey, so anda kena check out juga. Support resistance itu memang penting. Anda belilah guna teknik apa sekalipun, support resistance itu kena tengok. Okey, maknanya kalau anda beli dekat sini, support dia waktu tu berapa. Anda nak buat cut loss dekat mana, kena tahu juga. Tak semestinya tunggu dia potong baru buat penjualan. Kalau dia cross dulu, dia cross di bawah cut loss, dia close di bawah support dulu, okey, itu pun adalah signal penjualan. Tapi ini signal penjualan yang sangat mudah. Bila dia cross je, okey, bila biru memotong merah untuk naik ini adalah signal pembelian. Dan biru memotong balik merah untuk turun ni, crossing ke bawah, biru tu menunjukkan nak turun ke bawah, itu adalah signal penjualan. Sangat mudah. Okey, so kita tengok lagi beberapa counter. Kuskapi. Sebab tu saya kata, kita jangan kaji lebih sangat apa benda warna hijau, merah, closing kat bawah. Cross, dead cross lah, dragon cross dan sebagainya. Okey, jangan kaji terlalu dalam. Kita faham dulu penggunaan dia, insyaAllah. Dia lebih mudah. Jadi bila benda tu kita nampak mudah, insyaAllah kita nak cuba. Jadi bila kita tengok benda tu macam susah sangat, kita pun tak mahu cuba. Nampak ni 270. Okay, tak apa. Saya tengah buat intraday sebenarnya. Sambil saya buat intraday, sambil saya record juga lah. Ni dalam topik, kalau anda sebenarnya saya tengah record juga dalam topik intraday. Okey, intraday berkenaan dengan iklan sekejap. Dalam intraday dalam topik box trading. Box trading. Dalam topik box trading saya dah record tadi, saya akan sambung record balik nanti berkenaan dengan topik intraday. Ni saya tengah cerita box trading, tapi kita dalam masa yang sama kita buat teknik box trading ini dijadikan kesempatan. Kita ambil kesempatan untuk jadikan teknik intraday. Yang tu dalam topik intraday. Okay, so saya sambung sedikit lagi beberapa perkara berkenaan dengan apa ni. Banyak saya tengah susun kepada anda. Memang banyak teknik. Okay, memang sangat-sangat banyak untuk video version 2018 ni. Sangat-sangat, bagi saya sangat banyak point. Teknik beli sekarang ni kita dalam teknik indikator. Indikator dalam teknik MACD. Belum ada lagi video yang saya sedang record kepada anda. Okey, so saya bagi lagi beberapa contoh. Kuskapi. Okey, anda tengok volume dia start dekat sini lah. So kalau kita tick volume dekat sini, bermulanya dekat sini. Jadi kita ambil pun start dekat situ. Katalah kita detect dekat area sini. So volume saya buang dulu lah. So ini adalah closing yang pertama. Apa-apa pun closing pertama ni kita akan terlepas pembelian. Ini closing yang kedua. Jadi closing yang kedua ni
dia di atas paras closing yang pertama. Sekali lagi saya tunjuk bukti kepada anda. Ini waktu dia cross, harga dia adalah sekitar 11 sen. Waktu dia cross sekali kedua untuk naik ini, harga dia sekitar 21 sen. Jadi kalau beli dekat situ, jualnya dekat sini. Jual dekat sini. Okey. Jadi kalau anda buat pembelian sekitar pada 22 sen lah katakan, jual lebih kurang 16%. Sedangkan dah naik sehingga 81%. Mesti merana tengok kan. Naik 80% tapi tak jual, nak tunggu dia cross juga. 18%. Siapa nak bagi bang 18%? Lebih kurang macam tu. Okey. So last counter saya tunjuk kepada anda adalah Scomnet, yang mana teknik untuk MACD ni, kalau ikutkan indikator ni, penerangan dia sangat simple, sangat mudah. Bagi saya, kalau orang duduk depan saya 5 minit, saya boleh terangkan teknik ni. Kalau dia faham dalam masa 5 minit tu, saya dah tak terangkan. Tapi dalam bentuk video ni, saya kena terang dalam masa yang agak panjang. Okey, contoh yang banyak supaya anda lebih faham. Okey, so anda tengok kat sini. Dulu tak ada volume, sorry. Kita tengok volume dulu. Okey, tiba-tiba so dekat sini. So kita anggap ini adalah kenaikan yang pertama dia. Okey, sini ni kita nampak dia kenaikan yang pertama. Okey, contoh closingnya adalah pada sini, ini turun. Ini closing yang kedua. Okey. Syarat dia apa? Closing yang pertama adalah 16 sen. Closing yang kedua adalah sekitar 28 sen. Jadi 28 sen ni lebih tinggi daripada 16 sen. So valid, boleh pakai. Jadi closing yang waktu sell adalah apabila biru memotong merah balik pada harga sekian, 355. Jadi kalau anda buat pembelian dekat sini, dia 26 sen, siapa nak bagi? Jadi cukuplah beberapa contoh saya tunjukkan kepada anda. Nak tak nak, anda kena praktik. Sama aja, saya setiap chapter saya akan terangkan kepada anda kena praktik, kena beli, kena cuba beli 1 lot, 2 lot, 10 lot. Dan counter yang belum jadi pada ketika ini adalah T7 Global. Bukan belum jadi, yang saya nak tunjuk kepada anda, ini adalah closing yang pertama. Okey, ini closing yang pertama. Closing kedua belum lagi. Jadi closing yang pertama ini adalah pada paras 39 sen. Kalau waktu dia cross nanti di atas 39 sen, contoh dekat sini ke, valid, kena cuba beli. Jadi anda kena monitor counter ni. Apa berlaku? Waktu anda play counter ni pula dah. Waktu anda play video ni, anda tengok balik T7 Global ni apa berlaku. Selagi dia cross di atas 395, counter tu okey. Kalau dia cross di bawah 395, tak valid untuk buat pembelian. Jadi setakat itu saja. Okey, penerangan berkenaan dengan MACD. Okey, MACD ini adalah indikator. Okey, ini adalah satu signal pembelian. Anda boleh jadikan MACD ini sebagai satu signal pembelian dan juga penjualan, insyaAllah. Okey, jumpa di next video.